Okay, very good morning to all students for A1 and for A2. Selamat datang kepada semua pelajar ke kelas Cikgu Ziana untuk Sains KSSM tingkatan 4. Okey, sekarang kita akan menggunakan untuk sepanjang PKP ni kita akan menggunakan modul daripada buku Sasbadi, yang mana buku Sasbadi ni kita gunakan bermula daripada bab 1 sehingga bab 12. So, kamu pun dah habis belajar dan terima kasih kepada pelajar yang hantar kepada saya. Okay, hantar kepada saya semua kerja melalui WhatsApp, Snap dan hantar ke sekolah. Dan terima kasih kepada semua yang join untuk hari ini. Okay, so untuk hari ini kita ada dua daripada pelajar kelas 4A2. Terima kasih Femol dan Pavitran. 4A1 Ganeshwaran, Murali and Rubendran. Thank you very much. Okay, so kita akan mulakan untuk bab 5 dan bab 6. Sekejap sahaja, okay, untuk kamu tolong buat revision semua bab dan jangan risau. Ke semua yang saya akan buat record video hari ni, saya akan recordkan, saya akan bagi link YouTube. Tapi saya nak juga untuk kehadiran dalam kelas saya. Okay, sekiranya saya masukkan dalam WhatsApp, kamu sudah baca arahan saya pada hari tersebut. Contoh untuk semalam, kamu dah noted. Kamu just tuliskan nama sahaja dekat bawah. Okay, contohnya Femol. Walaupun dia tak buat lagi kerja, tapi dia dah maklum dengan apa yang saya arahkan. So, tulis nama Femol. Contoh. Contoh Pavitran sudah faham apa yang cikgu buat, cikgu arahkan tapi tak buat lagi, tak apa. Tak apa, tuliskan sahaja nama. Cikgu cuma nak attendant itu sahaja. Okey, so kita mula kepada revisi Express 5 dan 6. Okey, saya harap semua orang sudah siap. Okey, untuk bab 5 dan 6 dia combinekan sekali. Okey, tuliskan nama-nama peringkat mitosis dan meiosis dalam urutan yang betul. Okey. Boleh sesiapa yang bagi jawapan kepada saya? Okey, Murali boleh bagi jawapan untuk saya? Murali, untuk mitosis, untuk meiosis, boleh bagi kat saya peringkat-peringkat di dalam mitosis dan meiosis? Anyone in this group? Okay, welcome to Tanesu. Okay, Tanesu sudah masuk. Okay, so ada... Ya, cikgu. Ya, Murali, sila jawab untuk soalan ni. Cikgu, untuk mitosis, profis, metafis, anafis dengan telophase. Okay, good. Untuk meiosis? Meiosis, meiosis 1, profis 1, metafis 1, anafis 1, telophase 1. Okay, kemudian? Lepas tu meiosis 2, ya. Meiosis 2, profis 2, metafis 2, anafis 2 dengan telophase 2. Good. Okay, seperti yang saya, terima kasih Muradi. Okay, kepada yang tak dapat, okay, di sini ada saya sertakan skema jawapan. Okay, untuk mitosis, profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Meiosis kita ada dua peringkat, iaitu meiosis pertama dan kedua. Untuk meiosis pertama, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa. Okay, semua boleh nampak kan? Okay, meiosis kedua, profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa. Okay, next question. Okay, pilih jawapan yang betul tentang mitosis dan meiosis. Okay, Rubendran, can you answer this question, Ruben? Boleh answer? Cikgu, soalan lagi sekali, cikgu. Saya tak nampak dengan jelas, cikgu. Tak nampak dengan jelas. Okay. Sekarang nampak tak? Nampak tak dekat skrin? Nampak? Nampak, cikgu, tapi blur. Blur. Oh, mungkin sebab kamu punya line internet tak berapa kuat. Ya, cikgu. Okay, saya bacakan soalan ya. Kalau Ruben boleh dengar, bagus. Okay, zoom lagi. Okay, nampak tak? Tak jelas? Jelas tak? Hello. Hello. Madhavan. ஏற்கனவே குரூப்ல அனுப்பிட்டாங்க திருமண பேப்பரு. அதுதான் அவங்க மிச்சம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
Dah. Oh, okey, baik. Jelas tak, Ruben? Ya, cikgu, sekarang jelas. Sekarang baru jelas Cikgu Aizuddin. Terima kasih kepada pembantu saya Cikgu Aizuddin. Okey. Welcome. Okey, soalan nombor 2A. Mitosis berlaku dalam mana? Sel soma ke sel pembiakan? Mitosis dalam sel sel pembiakan. Mitosis, Rubendran. Sel soma, cikgu. Sel soma. So, berlaku pada sel soma. Okey. Kemudian, mitosis menghasilkan untuk menggantikan tisu baru yang rosak. Ruben, jawab semua habiskan. Mitosis menghasilkan. Ya, cikgu. Mitosis menghasilkan Bilangan untuk dia ya. B. Mitosis menghasilkan. Cikgu, soalan dia saya nampak macam zoom saja, cikgu. Nampak macam zoom saja, saya bacakanlah. Mitosis menghasilkan sama ada sel baru ke sel pembiakan? Sel baru. Sel baru, good. Sel baru. Okey, itu yang saya nak. Okey, kemudian. C. Meiosis terlibat dalam pembentukan. Meiosis terlibat dalam pembentukan sel soma atau sel pembiakan? Sel pembiakan. Okey, good. Okey, kemudian pergi kepada next question. Dah kenal. Okey, next question. Meiosis berlaku di dalam mana? Dalam kat manusia? Testis, ovari ataupun hati? Testis. Betul. Satu lagi? Ovari. Ovari. So, berlaku pada testis dan ovari. So, ada dua lah ya. Okey, next. Terima kasih kepada Rubendran. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Isi tempat kosong. Macam pernah buat je soalan ni kan? Okey, isi tempat kosong. Okey, femule. Ini proses apa femule? Dia punya kromosom tu, kromatik tu dia bersilang. So, apa nama prosesnya? Femule, are you here? Yes. Okay, what the process? Dia bersilang. Apa silang? Ni apa? Anyone can answer? Femol tak dapat jawab ke? Crossing over, teacher. Cannot. Not. What? Murali crossing over. So, ataupun pindah silang. So, ini adalah proses pindah silang. So, ini adalah proses pindah silang yang menyebabkan variasi. Okay, yang menyebabkan variasi. Okay, next question number 4. Okay, number 4 kita pergi kepada Tanesu. Okay, Tanesu, sila jawab soalan yang pertama. Allele adalah allele yang menunjukkan sifatnya apabila berpasangan dengan gen dominan atau gen resesif. Allele dominan atau allele resesif. Allele dominan atau allele resesif. Tanesu hilang, tidur dah tu. Tak ada, cikgu, ada. Tak tidur ya. So apa? Allele dominan atau allele resesif? Allele dominan. Allele dominan. Good. Okay, soalan nombor 4B. Welcome to Ama. Okay. Allele apa? Alamak, cuma jawapan pula. Allele dominan atau resesif adalah allele yang menunjukkan sifatnya bila berpasangan dengan gen resesif. Allele apa? So, ini dulu. Tanesu. B. Jawapan Tanesu. Allele dominan atau allele resesif? Cikgu, soalan baca again. Sekali. Allele dominan atau resesif adalah allele yang menunjukkan sifatnya apabila berpasangan dengan gen resesif. Allele dominan atau allele resesif? Resesif. Good. Allele resesif.
Okey, number C. Ini semua Tanesu jawab. Tanesu kan pandai. Okey, C. Merujuk kepada maklumat genetik dalam suatu organisma. So, tak payah nak off mic kamu. Genotip atau fenotip menunjukkan kepada maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Genotip or fenotip? Fenotip cikgu. Are you sure fenotip? Genotip lah Tanesu. Genotip. Dia menunjukkan maklumat genetik. Yang D ni baru fenotip. Iaitu menunjukkan ciri fizikal. Contohnya rambut kerinting. Okey, genotip ni, ingat tak genotip yang contohnya saya kata kalau orang tu tinggi kita panggil K besar. Orang tu rendah kita panggil pakai K kecil. Ini adalah genotip. Fenotip pula contohnya K besar dan K kecil adalah orang yang tinggi. K kecil dan K kecil. Orang tinggi ke orang rendah? Tadi so. K kecil dengan K kecil. Tadi saya kata K besar adalah untuk orang yang tinggi. K kecil adalah untuk orang yang rendah. So K kecil apa ni? Orang rendah juga. So this we call phenotype. Dia menunjukkan sifatnya, ciri dia. K besar, K kecil ini yang menunjukkan maklumat genetik. Ini adalah genotip. Okay, faham? Faham tu. Good. Ada yang tak faham ke? Okey, lengkapkan jadual nombor 5. Okey, Amar Zakwan. Amar Zakwan ke Amar apa nama dia Amar ni? Amar Zakwan. Boleh on mic Amar. Okey, Amar boleh jawab tak soalan ni? Okey, kromosom dalam lelaki dan perempuan. So, apakah kromosom? Berapakah kromosom yang ada pada lelaki dan perempuan? Berapa kromosom? Tak dapat jawab ke? Cikgu, 21 cikgu. Pandai lah kau. 44 apa? 44 tambah dia XX ke XY? Rubendran, XX ke XY lelaki? Cikgu. XY. XY cikgu. XY. Kenapa kamu tak ada, kamu bukan XY ke? Kamu XX ya? Tak ada cikgu XY. Rubin semalam sudah tukar cikgu. Semalam You Ruben dah diam tukar lah. jadi XX. Okay, so female apa Ruben? 44 plus? XY. Iya, 45. wapi budak ni. X, Ayo, apalah Rubin. X. Okay, untuk sperma. Okay, sekarang sperma Ruben. Ini 22 tambah X. Satu lagi pasangan dia apa? 22 tambah Y. Nasib baik Ruben rendah kembali kepada asal. Okay, ovum. Ovum berapa? 22 tambah X. X. Okay. Kromosom bagi zygote yang terbentuk. Nanti dia mau. So, 22 tambah X, 22 tambah X akan dapat 40. 4 tambah X, X. So, XX lelaki ke perempuan? So, ini adalah female. Perempuan. So, yang ini adalah 44 tambah X, Y. So, XY lelaki ke perempuan? Lelaki, pandai. Okey, so nampak ya? Betul. Okey, nombor 6. Seorang lelaki T besar T kecil. Tinggi ya, lelaki tu tinggi. Berkahwin dengan seorang perempuan yang rendah. T kecil, T kecil. Nyatakan proses X dan Y serta lengkapkan rajah skema. Okey, apakah nama proses X? Muradi? What the answer? X tu apa? Y tu apa? Kita dah belajar dah ni. Mula dengan P. Dalam bahasa Inggeris mula dengan F.
Fertilization. Fertilization, persenyawaan. Oh. Dalam bahasa Melayu adalah persenyawaan. So, proses Y adalah mula dengan M. M apa? Ya. Ah, Persenyawaan. meiosis ke mitosis? Meiosis. Belum cik tu. Meiosis. 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 Confirm je meiosis. Mitosis. Meiosis. Oh, saya terbalik lah. Dua-dua pun boleh juga. Tak boleh. Proses Y dekat sini, salah. Terbalik. Saya punya ini bawah ni persenyawaan. Yang bawah ini adalah fertilization. Yang atas ni adalah meiosis. Apalah Cikgu Ziana ni. So, untuk X adalah proses meiosis. Yang ini meiosis. Y adalah proses persenyawaan. So, bila kamu buat yang ini, saya harap kamu semua dah buat lah benda ni ya. Okay. Bila buat proses meiosis dekat sini bahagikan T besar, T kecil. Okay, jom kita buat sama-sama. T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Okay, kemudian T besar kahwin senyawakan dengan T kecil. Jadi apa? T besar, T kecil. T besar, T kecil, T besar, T kecil. Lagi ni? T kecil. Good. Ini? Sama dengan cikgu. So, ini apa fenotip dia? Tinggi ke rendah? So, ini tinggi ke rendah? T besar, T kecil. Tinggi. Ini? Tinggi. Ini? Rendah. Rendah. Seberapa keberangkalian dia? Satu nisbah. Satu. Okey, ataupun kamu nak buat 50%. Pakai persen boleh kan? Ratio. Boleh tu. Boleh. Kalau dia tanya kemungkinan boleh tak persen. Kalau kata nisbah tak nisbah satu. Kemungkinan kat sini probability. So kalau dia minta probability boleh letak peratus. So 1/1. Okey, lengkapkan yang ke bawah pula. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, boleh. So ini buat apa? 22 tambah X. Yang ini 22 tambah Y. Okey, yang ini 22 tambah X. 22 tambah X. Siapa yang ada printer boleh print. Siapa yang tak ada printer, saya tak ada paksaan. Kamu hanya buat dalam kertas sahaja. Okay, 22 tambah X. 22 tambah X, saya akan dapat 44 tambah X. 22 tambah X, 22 tambah X sama juga 44 X. 44 tambah X. Okay, yang ini pula 44, betul ke? Saya buat 44 tambah X. X apa? X, Y. Good. Yang ini 44 tambah XY. X. So, sini adalah X. Saya tertinggal ke? Ini XX ya. So, XX. So, XX. Ni perempuan, lelaki. Okey. Boleh ya? So, semua orang boleh Boleh buat. cikgu. So, ada 10 pelajar. Okey, terima kasih kepada Amal. Data persenyawaan. Okey, thank you. Okey. So, berapakah orang yang daripada 4A1? Kita tengok. 4A1 1, 2. Jazz ni siapa? Jazzik ni siapa? Jazzik. Amir. Amir. Okey, selamat datang kepada Amir. Loga ni siapa? Loga. Vitran cikgu. Pak Vitran tadi ya. So, 4A2 ada 2 orang. So, 4 orang ada 2 orang. So, 7 orang daripada 4A1. Okay, 7 orang daripada 4A1. Okay, pergi kepada next question. Saya takut mereka masuk lambat. Okay, ialah perubahan secara spontan dan rawak pada struktur gen dan kromosom. Apa tu? Mula dengan M.
Apa jawapan dia, Murali? Mutasi. Good, mutasi. Men, Ama mana Ama? Ama pula. Hamizan. Hamizan mana Hamizan? Ada tu. Kat mana? Ini baru. Aminuddin. Oh, Amin. Aminuddin. Si siapa namanya? XPTZ ni siapa? Hamizan? Tak ya ke? Mizan. Oh, Mizan. So, Mizan masuk. So, ada berapa orang? So, 7 orang for A1 ya. 7 orang for A1. Oh, 8 orang for A1. Okay, 8 orang for A1. Good. Okay. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, jawapan. Okay. Okay. Mutasi kita boleh bahagi kepada dua, iaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. So, mutasi gen. Boleh jawab tak, Hamizan? Contoh mutasi gen? Boleh. Yang mana? Warna. Buta warna. Lagi? Thalassemia. Mana thalassemia? Ini kan mana ada thalassemia? Hemofilia ada. Dekat atas. Dekat atas. Hemofilia. Okey, lagi? Lepas tu albinisme. Okey, albino. Okey, untuk contoh yang kedua, untuk mutasi kromosom, Amin, tolong jawab, Min. 45 tambah XY. Nah, ini apa? Mutasi apa? Mutasi apa ya? Mutasi apa ya? Jawab lah. Mutasi sindrom Down ke? Syndrome Down. You sure syndrome Down? Dia terlebih satu kromosom. Ini saya tahu. Ini Turner. Betul ke? Ini Turner. Turner. Ini Turner. XXY adalah Klinefelter. Turner ni untuk perempuan. Perempuan yang ada leher dia pendek. Klinefelter ni untuk lelaki yang mana testis dia kecil. Okay, yang dua ni adalah sindrom Down. Ini sindrom Down untuk lelaki. XY ni untuk sindrom Down lelaki. Ini adalah sindrom Down untuk perempuan. Okay, ini adalah sindrom Klinefelter. Okay, boleh ya jawab ya. Okay, nombor 10. Okay, nombor 10, variasi ada dua jenis, iaitu variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okay, so variasi tak selanjar dan selanjar. Okay, berat badan, selanjar ke tak selanjar, Amin? Tak selanjar ke? Berat badan nak, berat badan. Dah lama Selanjar dah tak belajar, tiba-tiba hilang ingatan. Berat badan, selanjar ke tak? Selanjar. Cuping telinga? Cap jari. Cap jari, tak selanjar. Ketinggian? Selanjar. Kumpulan darah? Pula. Tak selanjar. Tak selanjar. Warna kulit? Warna kulit apa? Tak selanjar kan? Oh, selanjar. Warna kulit selanjar. Terima kasih pembantu saya. Warna kulit adalah selanjar. Okey. So, warna kulit selanjar. Okey, jangan lupa subscribe Cikgu Aizuddin main game. Sekali lagi, jangan lupa live ya. FB live. Main game apa tu? Among Us. Dia kata Among Us. Siapa yang nak join boleh, nanti dia akan bagi link ya. Okay, next. Okay, nombor Jika sekarang boleh pergi join. tak boleh, sekarang kena belajar dulu. Sekejap lagi baru pergi join Cikgu Aizuddin punya game. Okay, nombor 11. Variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor apa? Persekitaran. Dan Dan satu lagi. Ada ni kita ada tinggal. Genetik. Okey. Nombor 12. Nyatakan sokongan utama bagi haiwan yang berikut. Okey, burung, rangka dalam. Jadi hantu. Ikan lumba-lumba, daya apungan air, buoyancy forces. Beluncas, rangka hidrostatik.
lipas rangka luar. Okay, saya harap kamu semua siap dah. Saya cuma nak semak je hari ni. Okay, rangka dalam. Kamu semak tau. Kamu ambil pen merah. Kamu semak. Tandakannya. Right. Right. Okay, begitu. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, ini adalah seekor ikan paus. Okay, ikan paus mempunyai lengkungan pectoral dan pelvis yang kecil dan lemah kerana ikan paus disokong oleh daya apungan air. Okay. Ikan paus yang terkandas di pantai akan mati kerana tak ada apa? Tak ada air untuk memberi sokongan dan menyebabkan badan dia besar menekan organ-organ dan menghancurkannya. Sebab itu kalau ikan paus tu akan mati terdampar dekat tepi. Sebab apa? Sebab dia tak ada air. Lepas tu bila tak ada air, tak ada dah sokongan untuk badan dia. Okey. Proses penanggalan kulit. So, proses penanggalan kulit untuk haiwan. Okay, haiwan apa? Namanya proses ekdisis. Ular. Ular. Yang keras kat luar. Contoh macam ketam, lipas. Apa namanya tu namanya? Kalajengking. Ya, betul. Okay, nombor 15. Nombor 15. So, kita semak nombor 15. Anggaplah ini rangka Murali. Rangka manusia ini, ya. Okay, nombor A. Ini apa? Ini apa? A. Nombor 15A apa? Oh. Skull. Lah. Okay, kita semak ya. Bukan cikgu. Yang dekat tangan ke cikgu, shoulder tu. Kat shoulder, why? Lengkungan pectoral yang A. B adalah tulang yang di atas, tulang tangan, humerus. Tulang yang dekat atas itu, atas adalah radius, ulna adalah di bawah. Patella yang ini, patella. Cranium dekat tengkorak. Turus vertebra adalah dekat sini, dekat dia punya tengkuknya. Turus vertebra. Tulang rusuk yang ini adalah tulang rusuk. I ini adalah lengkungan pelvis. J ini adalah femur. Okay. K ini yang keras yang di atas kita panggil dia tibia. Yang bawah sini adalah kita panggil fibula. Okay, boleh semak jawapan. Okay, done. Sudah cikgu. Sudah. Okay, good. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia cakap burung mempunyai tulang berongga yang ringan dan lebih kuat daripada tulang padat. Tulang berongga membolehkannya terbang. Okay, nombor 17. Okay, ini adalah kestabilan. Okay, ini adalah pusat graviti. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil objek tersebut. So, antara P dengan Q, mana lebih stabil? So, Q lebih stabil kerana apa? Pusat gravitinya lebih rendah. Okay, luas tapak pula. Rendah. Semakin besar luas tapak, semakin stabil objek itu. So, antara X dengan Y, siapa lebih stabil? So, blok Y lebih stabil kerana luas tapak blok Y lebih besar. Okay, luas tapak blok Y lebih besar. Okay, nombor 18. So, banyak juga soalan dia. Booyah. 21, 22, 23, 25. So, 2 page lagi. Okay, kemudian soalan nombor 18.
Zirafah menjarakkan kakinya semasa minum air untuk merendahkan pusat graviti dan menambahkan luas tapak. Siapa yang buka mic tu? Murali Rubendran Ganeshwaran. Ada bunyi bising sedikit. Okey, kemudian next. Badak sumbu mempunyai kaki yang besar dan pendek untuk merendahkan pusat graviti dan menambahkan luas tapak. Merendahkan pusat graviti dan menambahkan luas tapak. Okey, untuk nombor 20. Okey, 20A. Yang A ni adalah ligamen. Fungsi dia menyambungkan tulang, tulang kat sini, dengan tulang. Tulang dengan tulang. Itu adalah fungsi ligamen. Okey. Yang ini pula adalah rawan, iaitu mengurangkan geseran antara tulang, dua tulang semasa gerakan. Yang ini dia nak kurangkan geseran. Okey, dekat dalam ini, dalam rawan ni ada namanya cecair synovial, yang mana bertindak sebagai pelincir untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan tulang. Okey. So, tangan pula dekat sini. Okey, yang menghubungkan muscle dengan tulang. So, yang menghubungkan otot dengan tulang, kita panggil dia adalah tendon. Okey, kita panggil dia tendon. Okey. Kemudian, okey, yang ni dapat Dapat. Dapat ya? Okey. Sepatutnya kamu semak. Sepatutnya kamu dah siap. Okey, yang hari ni kita semak sahaja. Okey, nanti lepas kelas pun kita sama juga semak. Sebab ini 2 bab sekali. Okey, nombor 21. Lengkapkan ruang kosong. Okey. Ini bila kita nak membengkokkan lengan. Okey, nak membengkokkan lengan. Okey, otot bicep ini akan mengecut. Okey, dia akan mengecut dan tendon akan menarik tulang radius ke tangan. Okey, lengan akan dibengkokkan. Pada masa sama, otot tricep. Mana otot tricep? Otot tricep yang dekat bawah. Okey, otot tricep akan mengendu. Okey, yang ini pula kalau kamu luruskan tangan, apa yang berlaku? Otot tricep yang bawah ni, yang bawah ni dia akan mengecut. Tendon akan menarik tulang ulna. Ulna yang ke atas ke yang bawah? Ulna ada dekat bawah. Radius dekat atas. Ke atas, ulna kat bawah. Okey, dia akan ulna ke bawah lengan dan luruskan. Pada masa yang sama, otot bicep dia akan mengendu. So, dia terbaliklah. Kalau kamu nak bengkokkan tangan, otot bicep mengecut. Tapi kalau kamu nak luruskan tangan, bicep akan mengendu. Kalau kamu nak bengkokkan tangan, otot tricep akan mengendu. Tapi kalau nak luruskan tangan, otot tricep akan mengecut. Okey, pergi kepada yang ini dapat ya. Yang ini otot untuk pergerakan antagonis otot. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 22. Okey, yang ini peringkat bayi, infancy. Ini kanak-kanak, lepas bayi, kanak-kanak. Lepas tu peringkat remaja. Y, dewasa. Z, orang tua. So, kadar pertumbuhan pula. Okey, V. V ni adalah peringkat kanak-kanak. Okey, pada peringkat kanak-kanak, pertumbuhan sangat pesat. Okey. Pada peringkat bayi, pertumbuhan adalah pesat. Pergi kepada peringkat kanak-kanak, pertumbuhan dia perlahan sedikit sebab dia undur kat bawah. Kemudian untuk X, sebagai peringkat remaja, pada peringkat kamu sekarang ni, pertumbuhan dia sangat pesat. Pada dewasa dekat sini, dia akan pertumbuhan minimum. Dan pertumbuhan negatif apabila dah jadi orang tua. Sebab tu dia bongkok sikit. Untuk pertumbuhan adalah negatif. Okey, sebab itu pada masa orang tua ni, kamu kena banyakkan ambil kalsium. Okey, banyakkan ambil kalsium. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Nombor 23. Okey, sikit lagi nak habis. Sikit lagi. Okey,
Bandingkan kadar pertumbuhan. Okey, kalau untuk persamaan kadar pertumbuhan lelaki dengan perempuan semuanya adalah hampir sama pada peringkat daya. Tapi akan membeza apabila peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak untuk lelaki lebih tinggi, untuk perempuan lebih rendah. Tapi pada peringkat remaja, awal remaja iaitu umur 12 hingga 14, lelaki ni dia lambat sikit nak naik. Okey, dia akan jadi rendah daripada lebih tinggi. Untuk perempuan lebih tinggi. Sebab itu kalau kamu tengok gambar kamu pada umur 12 hingga 14 ni, pertumbuhan kamu rendah. Kamu nampak macam pendek saja, tapi pada umur 14 hingga 20, kamu akan jadi lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Okey, peringkat remaja dan perempuan. Okey, pergi kepada seterusnya, soalan nombor 24. Okey, pokok rambutan disokong oleh tisu berkayu dan pokok sawi disokong oleh kesegahan sel. Okey, namakan struktur. Okey, unsur pria, timun. Okey, dia pakai sokongan tumbuhan dia adalah suluh paut. Bunga ros, bunga kertas adalah duri. Teratai hydrilla, ruang udara. Seri pagi, kacang panjang, batang berlilit ataupun twining stems. Tebu, pokok jagung, akar sokong. Ru, pokok meranti, akar bane. Bakau, akar jangkang. Lada hitam, akar cengkam. Okey, kamu boleh saling. Kalau saya cepat sangat, tolong bagi tahu ya yang mana saya cepat. Okey, dapat. Okey, semua okey ke? Okey, okey. Okey, good. So, 11.48, 50 minit juga kita. So, ini untuk bab 6, 5 dan 6. So, untuk minggu depan sila siapkan untuk revisi ekspres 7. Okey, 7 dan 8. So, 2 lagi. 7 dan 8 saja. Okey, lepas tu next week 9, 10. Next week lagi 11 dan 12. Lepas tu cuti. Okey. 3 minggu je lagi untuk kita habiskan sesi persekolahan kita. So, kita nak semak ke untuk akhir yang tahun chapter tak ada. 1? Akhir tahun tak ada. Betul. So, siapa yang saya dah semak, ini adalah untuk bab 1 secara lajulah, sarung tangan, Google. Okay, yang ini sudah semak balik. Okay, yang ini untuk, ini bab 1 ya. Ini revisi ekspres 1. Okay, ini. Okay. Siapa yang saya dah tanda, tolong tuliskan apa jawapan yang betul. Yang ini banyak salah. Pelajar dekat sini banyak salah. Yang mana nombor 2 ni, A dengan D saja tidak boleh. So, B, C dengan E boleh. Okay, yang boleh buang dalam sink. Okay, ini nombor 3. Bilah skapel dengan tisu berdarah. Nombor 4, sebut sulfur. Okay, nombor 5, air. Nombor 5B, selimut kebakaran. Okay, yang ini banyak salah. Yang ini pun banyak salah. Pelajar yang banyak salah. Ini air. Banyak yang buat karbon dioksida. Okay, nombor 6. Mula-mula step 1. Step 2, halakan. Step 3 dan step 4. Okay, revisi ekspres yang ini Amal jawab CPR, dia buat short form saja. Okay, lepas tu yang ini pun banyak salah. Okay, tekanan, pengepam darah keluar dari jantung untuk membolehkan peredaran darah. Okay, nombor B, hembusan udara. Okay, nombor 3, Heimlich manoeuvre. Yang ini tak ada banyak salah, ramainya betul. Okay, nombor 3, ini pun ramai betul. Makmat, inframerah, rektal yang ini. Yang ini. Normal manusia adalah 36.9. Okay, menyebabkan suhu badan melebihi normal. Hipotermia, seorang turun daripada 3 dia akan suhu badan dia akan jadi rendah. Ini pun ramai yang salah. Hipotermia. Okay, 2D
Tandakan yang betul, so musim sejuk dan puncak gunung yang tinggi. Okey, titik nadi dekat leher, gelang tangan dengan dekat buku lalu. Yang ini pun ramai yang salah. Ini adalah sphygmomanometer, sphygmanometer digital, sphygmanometer digital mobile. Okey. Kemudian untuk nombor 5, BMI, indeks jisim badan. Yang ini 24.5 kilogram M negatif 2. Body weight adalah normal. Jangan risau, saya akan bagi dalam bentuk YouTube juga ya nanti untuk yang ini, yang hari ini punya. Okey, nombor 1, maksud teknologi hijau. Nombor 2, isu sosio-saintifik. Yang ini pun banyak salah ni. 2, teknologi hijau dalam sektor yang digunakan untuk mengatasi pemanasan global. Guna solar ataupun guna lampu tenaga solar. Okey, nombor 4, untuk sisa, pembuangan sisa dan air sisa, kita semula air, guna air hujan. Okey, nombor 5, isu sosio-saintifik sektor pertanian. Gunakan baja kompas, tenaga bayu dari sisa pertanian dan najis haiwan. Okey, 2, teknologi hijau menangani isu sosio-saintifik. Pengangkutan, guna tenaga solar, kereta tenaga solar, gunakan bayu. Mana-mana yang saya rasa logik, saya akan tanda lah. Itu sahaja untuk chapter ini sudah, itu sahaja, tak ada masalah. So untuk minggu depan kita jumpa lagi sekali. Okay, see you again for the next class. Okay, boleh? Okay, jumpa lagi Okay, semua. Okay, terima kasih Bye-bye, cikgu. datang. Okay, terima kasih datang. See you next week. Okay, untuk 4A2 pun jangan lupa minggu depan, minggu ni tak ada, so hari ni kita dah combine. So siapkan chapter tadi apa? 7 dan 8. Okay, thank you class. Bye.